menjaga. Sebelum detik tu kita dah tahu masa tu mengesahkan Allah. Sebelum detik tu kita dah mengesahkan Allah. Kita dah mendahului dia mana. Esahkan Allah. Sebab masa tu sendiri mengesahkan berterusan. Kita ikut lama-lama kita dapat potong dia. Kita jadi masa tu maknanya dia tak dapat memancung kita, mendahului kita dengan kelalaian. Jadi kita bawa konsep sentiasa tidak pernah lillah. Masa kita tu tadi Maha Esa yang Maha Esa yang menentukan. Kita mengesahkan dia menentukan kita, bukan kita menentukan. Kita yang mohon, kita yang arah Allah, bukan kita arah. Allah yang atur. Baru kita rasa ya Allah. Dan bila kita dah tahu Allah yang boleh atur kita, sesaat pun kita tak boleh atur, sedegup jantung pun, naik turun pun kita tak mampu, betul-betul lah kita akan nampak semua ni diatur oleh Allah. Bagi ke tak? Yang jadi masalah kita rasa kita nak atur kita, lepas tu nak atur ni anak kita nak, itu yang jadi tekanan. Bukan maksudnya bila kita dah minta Allah atur kita, maknanya kita lantakkan anak isteri kita, bukan. Dia akan menjadi bertambah cantik. Sebab kita nampak semua yang cantik susunan dia. Sebab kita dah serah semua, sebenarnya dia yang tahu atur. Engkau syok sendiri. Kau rasa engkau bagi anak isteri kau makan, engkau rasa engkau yang atur. Padahal semua susunan dia. Itu yang menjadi beban bila engkau sedar nanti sesuatu itu telah pergi, engkau rasa nanti macam kehilangan. Sebab siapa nak atur dia bila dia mati nanti? Kau masih lagi anggapan bahawa bila dia mati, kau rasa macam kau nak atur dia alam tu. Jadi kau rasa kegelisah semana di dalam kuburnya. Padahal masa hidup kau sebenarnya pun bukan kau jaga dia pun, anak-anak. Sebenarnya Allah juga yang jaga. Jadi bila dia wafat atau engkau wafat dulu, tetap yang jaga anak kau Allah. Pasangkan benda ni, jangan ada kebingungan. Jadi jangan ada ketakutan dalam hidup kau, jangan ada kegelisahan. Sebab yang gelisah, kau ada keakuan diri, kau rasa boleh. Kau boleh ni, kau itu bahaya. Cuba kau dudukkan yang boleh atur diri aku dan semua sekalipun yang atur hanya baru dia akan susunkan kau untuk gerakkan isteri kau, anak kau, macam mana nak buat itu semua. Itu nak dipakai insya-Allah. Ni skill-skill ni semua Allah ajar pada Rasulullah SAW. Kita bawa sama-sama kita bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita bersama-sama mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu penceritaan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada 7 tidak merasai adanya diri. Jadi kaitan perbincangan pada petang ini adalah seperti yang Ustaz beritahu tadi, satu hari ini saja, bermula pada pagi sampai ke malam, Allah Ta'ala dah tahu apa yang nak diperkatakan oleh setiap manusia. Jadi itu yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala memperlihatkan tu. Jadi cuba saya sendirilah membayangkan dan menghisap apa yang saya perkatakan daripada pagi tadi sampai ke petang ni. Jadi bagi orang yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia akan menghisap dia akan mengira-ngira apa yang diperkatakan yang berkaitan dengan kedirian diri dia. Jadi itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia manusia yang bijaksana, iaitu akulah yang sebenarnya yang memberitahu dia bahawa kedirian diri dia tu masih ada lagi. Itu bagi orang yang perasan. Itulah Allah Ta'ala bagi dia petunjuk itu, wazidnahum huda di situ sebenarnya. Saya berkira-kira di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia juga yang meletakkan kelalaian di situ. Jadi dan dia juga memahamkan kita bahawa kelalaian itu datang, Allah juga yang meletakkan supaya dia sentiasa kena menghilangkan diri dia. Engkau tu tak ada. Jadi sentiasa mengesakan. Yang tahu dia nak memperjelaskan bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang tahu mengesakan pada diri dia, tanpa apa-apa yang kita ni pun tanpa kita pun dia mengesakan cukup dengan diri dia. Itu sebenarnya. Jadi alhamdulillah, itu betapa halusnya yang perbincangan petang tadi, yang petang ni betapa halusnya yang dikatakan satu hari itu Allah Taala letakkan apa yang kita nak cakap, dia tahu dah. Jadi sebenarnya itu yang sebenarnya betapa halusnya yang Allah Taala letakkan tu, dan betapa halusnya, walaupun halus tapi dia letakkan kepada orang yang difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nya. Maknanya keasyikan, mengasyik pada diri dia sendiri. Itu yang diletakkan dalam sir setiap manusia tu, yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nurun ala nur yahdillahu nurihi may yasha, dia letakkan. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua yang mendengar ni sentiasa menghalusi apa kondisi dalam diri kita sendiri. Saya cakap pada diri saya sendirilah sebenarnya, menelisik dalam diri saya, menghalusi pada diri sendiri supaya kita tenggelam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tenggelam sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengurniakan lagi kita pendengaran, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, semua diaturi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada setiap saat dan detik diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala ini, di setiap hari kita menjadi pendengar. Mudah-mudahan kita menjadi pendengaran yang baik, iaitu pendengaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membuktikan pendengarannya kepada kita supaya mendapat mengenalinya, mengenali diri kita dan mengenalinya, dan juga mengenali Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah memang tidak ada sedikit tekanan apa sekalipun. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah untuk memberi kita kebahagiaan yang asliah, memberi kebahagiaan yang kekal. Tiada tekanan dan juga tiada tak ada erti tanpa tidak bahagia. Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat sayang pada hamba-hambanya supaya kembali padanya untuk membawa kepada kebahagiaan. Di dalam keadaan kita orang yang tahap dunia yang mana sekalipun, tahap kaya ke, miskin ke, sederhana ke, tetap juga supaya menjadi kehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan dengan kenalnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita kepada jalan ini, supaya kita hari-hari mendengar dan apa kalam-kalam daripada syekh kita, ustaz kita, yang memberi kita sentiasa semangat setiap hari tanpa jemu, tanpa mengenal erti penat, lelah apa semua, dengan semangat juangnya. Setiap hari dia meluangkan kita masa, dan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita jalan ini supaya dia nak pastikan kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Alhamdulillah, syukur kita apa yang diucapkan kedua sahabat kita tadi. Semuanya daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat kudus, kalimat suci, kalimat tu khatir Rabbani, daripada lintasannya ketuhanan yang masuk dalam lubuk yang dirasakan, lalu dia nazir dia sampaikan. Mudah-mudahan kita jadi pendengar yang baik dan
diberikan oleh Allah SWT, wataklah ketaatan untuk mengesakan pada Allah SWT seperti mana dia mengesakan dirinya sendiri, insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak pada petang yang mulia ini. Syukur kita masih duduk dalam itu bulan Rabiul Awal, masih lagi bulan kelahiran kekasih Allah, Nabi yang membawa rahmat sekalian alam, Muhammad SAW. Jadi kita perbanyakkan lagi selawat. Tanda banyak selawat tu adalah kita melakukan akhlak. Tanda orang tu banyak selawat, tandanya akhlaknya makin baik. Banyak selawat makin baik. Jadi dia tak berselawat tapi akhlak dia baik. Mana dia berselawat itu? Apa tandanya? Dia tak ada rasa kedirian dia. Tu akhlak Nabi lah. 24 jam dia on. Dia tak ada rasa kedirian dia. Selagi dia rasa tak ada kedirian dia, maknanya dia dah memakai akhlak Nabi Muhammad SAW. Dia dah bukan saja ikut saja, dia dah tenggelam. Dia dah tak ada makna yang adanya. Gitulah Muhammad SAW. Muhammadun illa rasul. Muhammad tu hanya seorang rasul, tak ada lain. Dia ada pesuruh Allah. Sebenarnya dia hanya pesuruh Allah. Dan tak lain, dia adalah dari suruh Allah. Dia tak ada, yang ada hanya Allah yang suruh tu. Dia kalau tak disuruh tak boleh buat apa maknanya pesuruh Allah Rasul. Wa ma Muhammadun illa, Muhammad tu hanya sekadar seorang rasul, kata Allah yang kata. Untuk nak menunjukkan Muhammad pun tidak tak ada, yang ada pesuruh Muhammad. Wa ma Muhammadun illa, tak lain pesuruh aku. Dia tak ada, yang ada suruh aku dalam diri dia. Dia tak ada, yang ada suruh. Jadi dalam diri kita, kalau kita dah kenal diri kita, tak ada yang siapa yang suruh kita ni. Gerak, diam, bercakap, memuji semua. Kehendak siapa? Kita dua samalah kita. Muhammadun illa, tak ada lah, yang ada hanya tu mana kita dah kenal hakikat wal makrifatnya. Maknanya hidup kita la ilaha illallah. Bawa itu aja. Mana pun kita pergi alam apa pun, tak ada yang lebih hebat melainkan mengesakan Allah. Itu yang Allah tak tengok asanu itulah asanu amalah. Mudah-mudahan kita semua dapat amaliahkan dalam kehidupan kita, kuatkan lagi. Ya. Tutup kejap. Tutup kejap. Kita sambung sikit lagi. Ada berita yang penting tadi. Maknanya ni, berita penting ni saya nak bagi tahu sejauh mana kita memahami yang dikata IM tu, Imam Mahdi. Sejauh mana kefahaman kita tentang akan Allah zahirkan nanti penghujung zaman Imam nama dia seperti nama apa Rasulullah kata, nama dia macam namaku dan berbinkan sama macam bin bapaku. Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dia pun daripada alul bait, keluarga daripada aku, daripada keturunan. Jadi sejauh mana kita punya kefahaman itu? Maksud Rasulullah tu keturunan yang macam mana? Keturunan daripada Muhammad SAW, ya. Mungkin kita semua akan, tapi kita kena tahu yang pertama keturunan yang paling kita kena, Muhammad keturunan padaku tadi, yang maknanya mesti Nur Muhammad dia tadi. Kerana kita harus mengenal roh. Bila kita kan dulu pernah saya cakap dulu, kalau kita kenal roh kita lah keturunan, bukan keturunan darah, keturunan roh. Kalau kita kenal Nur Muhammad yang dalam kolbun kita tadi, sirullah, maknanya kita ni bukan saja keturunan darah, keturunan roh. Roh dengan darah tinggi lagi roh. Kalau darah masih lagi dia nak carikan kepada kolbun tadi, nakkan darah dia mengalir tu darah keturunan Nabi, darah. Tapi ni roh maknanya dia dah kenal dia ni berasal daripada Nur Muhammad dan lebur dalam Nur Muhammad. Tak ada lagi diri dia melainkan Muhammad. Dia dah jadi Muhammad. Jadi gitu tadi kalau Mahdi tadi. Bila kita kenal Mahdi, sebenarnya kita lah Mahdi yang kecil, Mahdi yang kat dalam. Nak jadikan diri kita Mahdi dulu macam Muhammad tadi. Kita nak jadikan Muhammad, diri kita Muhammad. Bila kita dah kenal roh kita berasal dari Muhammad, kita harus tenggelam balik kepada ibu kita iaitu Muhammad, baru boleh sampai mengesakan. Gitu juga kalau
Sebelum kita nak nampak Mahdi kat luar, dalam dulu Mahdi kita kena nah, apa tanda Mahdi? Sebutan Mahdi itu adalah dapat petunjuk Allah, dia kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Mata basaria dia yang melihat, penglihatan tu adalah penglihatan Allah. Yakin tak mata basaria dia? Yakin. Baru dia lah. Yang datang yang terzahir nanti barulah Mahdi itu nanti dia mudah boleh ikut. Sebab itu Mahdi untuk memimpin yang lain. Tapi Mahdi yang memimpin untuk kita dapat sendiri itu penting sekali. Kalau Mahdi turun, kau pun sendiri tak dapat Mahdi pun, kau pun jadi penentang dia. Macam Rasulullah, zaman Rasulullah banyak yang menentang Rasulullah juga. Sebab tak kenal Muhammad. Kan? Tapi walaupun Rasulullah telah wafat lama, tapi kita kenal Muhammad tu tadi. Kita bersama dengan Muhammad tetap juga. Tu. Itu saya cakap tadi, wali-wali Allah dia kadang-kadang dia duduk. Kalau dibagikan mata basaria, engkau pun datang ziarah wali Allah, kau akan nampak Nabi Muhammad sebelah dia. Tapi kalau tak buka mata hati basaria engkau, tak tahu dia apa. Ada dia. Kalau dia dah lebur, dia dah tak ada diri dia hanya diri dia hanya ada Allah je dia. Tentulah Muhammad ada. Allah dengan Muhammad lebih pisah. Zat dan sifat dia tu tadi. Kan? Jadi bila kita dah duduk dengan Allah, pasti ada Muhammad. Kita dah duduk makam Muhammad, pasti ada Allah. Bukan dua barang yang satu juga, esa juga. Jadi kalau kau nampak Allah, nampaklah Muhammad. Nampak Muhammad, nampak Allah. Sama, sebab tu satu. Dia tak berpisah, tapi satu, esa nama. Laisah tak dapat dibuang. Gitu. Jadi kita dah jadi gitu. Bila gitu, qul in kuntum tu ikut tuhibuna Allah fattabi'uni, ikut tadi. Ikut yang macam mana saya cakap tadi? Ikut sampai tenggelam. Kalau kita kenal Mahdi tadi, kita dapat Mahdi, mana kita tenggelam, kita lah. Mahdi itu maknanya petunjuk. Yang boleh bagi petunjuk siapa? Allah. Jadi tak ada kita yang ada petunjuk. Mahdi lah tu. Bukan kita ni Mahdi. Dia lah yang bagi petunjuk. Kan? Tapi dia masukkan dalam diri, dia tajalikan pada diri manusia. Muhammad dah dia, tapi dia masukkan dalam Muhammad yang bernama Muhammad yang 1400. Tapi dia masukkan Muhammad tu dalam diri yang bernama wali Allah. Dia bukan dah dia tu Nabi, tapi makam dia ada dalam diri wali Allah. Makam Muhammad tu. Apa tanda dia makam Muhammad? Dia wali Allah je. Dia bukan makam Nabi. Tak. Makam Nabi tu maknanya bila orang buat sesuatu dengan dia, fitnah apa pun dia malam dia berdoa, ya Allah, jangan apa-apakan ya Allah. Itu makam Muhammad dia kan? Dia, jiwa dia gitu. Dia tak ada sifat dendam, dia tak ada sifat orang buat macam mana dengan dia pun dia cepat memaafkan, langsung mendoakan orang tu jangan apa-apakan ya Allah. Dia tangan orang tu dia apa? Itu makam siapa tu? Muhammad. Itu saya maksudkan itu. Kalau kau dah Imam Mahdi, sifat dia macam mana? Sentiasa nak memberi petunjuk. Makna bila ada kebatilan akan hancurlah hak je tu. Automatik. Tak payah kau nak bilang dia pakai pedang ke pakai macam-macam, dia hembus saja pun dah. Dah. Zaman tu dah zaman maknanya karamah. Kalau bahasa Jawa sakti. Dajjal gunakan juga sakti dia. Tapi kita, sakti kita itu bahasa Jawa, kita karamah. Karamah lebih tinggi daripada kesaktian. Sakti siapa-siapa boleh pakai. Iblis mau pakai sakti. Tapi karamah dia tak boleh pakai. Karamah ni kemuliaan daripada Allah. Kau nak lawan Allah yang suruh pukul. Bukan dia nak pukul, Allah yang pukul. Kau boleh tahan ke pukulan Allah? Lewat tangan dia kau nampak macam tangan, sebenarnya tu datangnya dari lintasan tu cepat pukul. Lubang kan? Tangan dia sampai laut, seluk tu. Spontan dia datang gitu sekali. Kau pun tak gerak tu secepat pantas kilat. Tak tahu mati dia. Kau pun tak tahu macam mana. Sempat dia suruh gini. Ya, itu macam ya. Orang tu tinggal mengamuk-ngamuk. Pedang ayam tu. Darah dibakar darah. Kita pun datang dari belakang. Kita pun tak. Macam tu lah. Matikan dia. Kenapa ni?
Dia pun pusing, dia ayun. Kita pun tak tahu apa-apa, terjatuh je parang dia. Itu orang tengok, oh hebat lah orang kata. Hebat ni. Kita belum balik rumah lagi, dia dah tunggu kita kat rumah. Bagilah ilmu apa kau pakai ni. Nampak? Dia kata kita pakai ilmu. Padahal kita tak pakai ilmu, kita pun tak tahu benda. Kan? Kita kosongkan dia macam ni. Itu nak terjadi mana aku tahu. Tapi dia orang tak percaya. Mana boleh kau ni kedekut ilmu kau ni. Buat mati ke ilmu kau ni. Kau kena manfaatkan macam-macam ni. Kau nak pengeras apa aku bagi siap. Dia kata. Kau ngajar kau cakap. Aku tak tahu. Itu pertama kali. Kali kedua aku tak jadi nanti aku tak tahu. Dia kata dengan dia. Tak, dia tak percaya. Dia tak percaya. Betul aku tak tahu benda. Nabi Muhammad pun Isra' Mi'raj. Aku tak tahu benda. Dia Allah yang bawa. Kau tengok aku angkat kaki. Satu. Kan kau suruh angkat kaki tu dia. Kau angkat dua-dua. Jatuh aku tak? Boleh. Aku tak boleh. Tapi yang Abu Bakar percaya. Itu cakap tadi. Waktu tu Allah bagi. Tak semestinya akan datang Allah. Itu karamah. Karamah tu Allah muliakan waktu tu. Bukan sentiasa nak dia apa. Sikit-sikit pakai tongkat Nabi Musa, mukjizat dah. Ya, sentiasa akan ditunggu arah. Itulah mukjizat. Arahan yang datang tu mukjizat. Jadi ke tak jadi itu tu. Ya, yang mahal ni kita dengan arahan dia tu. Kita tak ada rasa keakuan diri. Walaupun dah dibagi tongkat ni boleh. Kita tak nak pegang pada tongkat. Walaupun Allah tak ada kepakai je lah. Tak payah minta dengan aku. Tetap juga, ya Allah, jangan biarkan aku gunakan tongkat ni tanpa izin kau. Tetap juga Nabi-Nabi tu takut berakhlak dia. Walaupun dah dibagi cincin Nabi Sulaiman. Tanpa kebenaran Allah. Ya Allah, aku nak panggil apa ni, Ratu Balqis datang, ya Allah, dengan cincin ni apa. Tak apa, kita minta pada Allah. Nabi tak minta izin, ya Allah gunakan. Allah kata, 1000 masalah satu hari, 1000 kali dia minta, ya Allah boleh tak pakai. Nabi Musa kan pernah kena kan, sakit gigi nak pergi pegang, tak sampai lagi tempat pegang, sakit gigi. Dia tanya Allah, ya Allah, sakit gigi nak pergi pegang ni, nak hilangkan ni. Atas bukit, kunyah daun. Kunyah. Belum kunyah baru letak arahan Allah. Baik. Sambung lagi pergi perang. Belum sampai lagi, sakit balik. Patah balik pergi kat bukit tu. Tak minta kebenaran Allah. 100 lay kau habis. Tak baik-baik. Allah Ta'ala kata, kenapa kau macam kambing dah jadi makan daun tu? Ya Allah, kan daun ni membaikkan apa? Bukan daun tu yang baik kan, tapi aku yang suruh. Bila aku yang suruh, kalau aku kata kau tepuk pun baik, tak payah makan. Tapi aku itu, kau kenapa kau tak tanya aku dulu? Nampak tak? Kita ni kalau kenal diri, kenal Allah 24 jam, kita kena rasakan dia. Jangan sekali-kali mandai-mandai. Mandai-mandai kita kena. Bukan kena dia marah kita, dia tegur, dia sayang kita. Kau rasa engkau ya Allah, minta maaf ya Allah, aku dah silap. Kita kesedaran datang kan. Dia bagi kesedaran balik gitu. Alhamdulillah. Takut itu lama-lama. Dia train, dia ajar kita, ya Allah, kasih sayang Allah. Biasa dia perhati, dia tak nak kita rasa keakuan diri. Sebab dia tahu kalau kita rasa keakuan diri, kita akan merana. Dia sayang kita, dia tak nak kita merana. Nabi Ibrahim tak ada anak, tak nak minta. Kahwin lain baru dapat anak kan. Bila dapat anak, makin dia rasa macam nak meningkat sikit kecintaan dia pada anak kan. Anak satu-satu dia tu. Jadi Allah Ta'ala kata, sebelum kau makin teruk cinta kau pada makhluk, pada anak, baik aku arahkan kau sembelih anak kau. Nampak? Sebelum tahapan lagi teruk tu, Allah Ta'ala sayang, dia bagi. Kalau kita protes dah, ya Allah, dah dapat susah anak kau sembelih kan. Kita protes kan. Tapi Nabi Ibrahim, dia tahu Allah Ta'ala ni tak nak melebihi.
dia nakkan nanti kalau dibiarkan Allah tak buat macam tu, aku ni akan makin cinta kepada Ibrahim sahut terus dia ikut arahan Allah. Ternyata lulus dia lebih cinta kepada dia, anak tu dirubah jadi. Jadi kita kena proses itu, ujian yang tu. Tu makam Ibrahim. Salah satu dia. Keyakinan dia tinggi dengan Allah. Jadi dia main kat dalam tu, dia dengar. Dalam tu yang suci, dalam tu yang berkata yang benar. Dia tahu pendapat-pendapat yang lain. Ibrahim ni yakin dia tinggi pada dalam. Faham Allah Ta'ala. Mimpi aja sore ni dia yakin. Kalau kita kan lagi sekali lah, kalau mimpi sembelih anak, minta lagi kan, ulang-ulang. Yakin Ibrahim tak ada. Sekali aja dia teryakin ni arahan. Subhanallah. Itu istiarah. Dapat pun tunjuk pun tak faham lagi. Istiarah. Sebab nak ikut kemauan kita. Mana boleh istiarah, mana ada kemauan. Dia akan datang benarnya. Kau buat istiarah tu, dia akan tunjuk kan, betul. Tak ada dalam mimpi, kat luar mimpi. Hati kau dia akan bagi macam mana. Tanda-tanda dia. Jadi saya nak bagi tahu rahsia Imam Mahdi, maknanya kita lah kena jadi Mahdi kecil dulu. Kalau ada dalam diri kita Mahdi kecil, apa tandanya? Kenallah kita pada diri, kenal Allah. Bila kenal diri, kenal Allah, tak adalah diri Mahdi dah tu. Bolehlah bawa Mahdi, dapat petunjuk Allah. Sebab apa petunjuk Allah? Tak ada rasa kedih. Ya, ada. Tak ada kesalahan macam Muhammad juga. Nanti bila watak tu turun Mahdi yang betul nanti, kita tahu dah watak dia betul. Macam dia ada gelombang dia. Dia akan bagi roh dia rasa. Senang kita bersama dengan dia. Tapi kalau sekarang ni tak ada, orang belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, kita ejekkan, kita rasa macam ni. Kita lebihkan dunia kita dengan ya Allah, kerja sana, kerja ni, ya. Masa ni dah, Nabi dah bagi tahu siap. Masa ni sekarang bukan masa nak mengumpulkan sangat harta-harta. Masa ni sekarang nak bersiap, kuatkan, banyakkan belajar, kekuatan, kenal diri, kenal Allah, kemudian akidah. Bukan saya kata tak bayar, waktu ni tak bayar, bukan. Tapi jangan terlampau sangat macam kau nak buat sesuatu bangunan yang tinggi, apa benda, simpan aset. Yahudi dah rancang, dia akan takluk. Kau punya tanah pun akan tanah dia semua. Kau tak akan memiliki apa-apa nanti dia akan buat. Tak lama lagi. Ni tu Raja Salman ni dah uzur sangat dah. Sebab bukan kita minta dia mati, tapi Nabi dah bagi tahu bila matinya Raja Arab Saudi, anak dia 3 mahkota dia, 3 anak dia akan berbalah-balah. Seorang pun tak naik. Waktu tu Mahdi akan ditabalkan di Mekah. Tu. Ni maknanya bukan kita minta raja tu, tapi dah uzur sah. Dah buat macam ni. Dah ada urus tu hari pun nak kata dah tenat dah. Anak dia dah mula panggil Yahudi datang ke macam-macam perangai dah. Belum bapak dia mati lagi dah macam-macam perangai yang pelik-pelik dia buat. Dia bersekongkol dengan Yahudi lah, buat rancangan yang dah lama anak-anak dia. Ini semua rancangan-rancangan ini WHO semua dia ni. Kita pula payah orang kita ni sikit-sikit kita kata kiblat kita Arab Saudi. Kiblat kita tu Kaabah. Bukan Arab Saudi. Arab Saudi dia ikut Yahudi. Ya, dah jadi boneka. Jadi kiblat kita bukan Arab Saudi. Kiblat kita adalah Kaabah tu Mekah, Kaabatullah. Dan kita bukan ikut orang Arab Saudi. Kita ikut Al-Quran dan Rasulullah. Itu. Tu. Sebab akhir zaman nanti kita akan memerangi orang Arab. Orang Arab ni dia dah maknanya akan Rasulullah tak mendoakan keberkatan akan datang. Sebab apa? Dia ni yang mengimport banyak musuh-musuh Allah untuk dia hentam. Awak tahu Masjid Aqsa dia bagi support duit untuk hentam orang Islam.
Kita tak tahu cerita. Kat Syria dia dekat Yaman dia hantar duit entam orang Islam yang ahli sunnah wal jemaah. Dia masukkan Wahabi dia. Yaman kan banyak orang Wahabi kan. Dia Saudi. Anggap dia bunuh orang Islam ahli sunnah dia. Dia support duit. Saya cakap tadi. Perangai anak-anak tu Rasulullah bagi. Perangai anak Raja Salman ni akan dah huru hara. Belum bapak dia mati lagi ni. Ini kalau dia mati lagi. Tu. Jadi ni rahsianya, maknanya kita siapkanlah, maknanya. Bukan saya tak bagi bekerjalah sungguh-sungguh. Tapi perlu ingat, hala tujuan kita adalah dalam kita mengesakan Allah. Jangan lupa cari jalan ni betul-betul. Sungguh-sungguh hari-hari kita kuatkan lagi. Ke depan kita ni harus kuat keimanan kita. Tidak, kita tak mampu nak hadapi semua. Tanpa Allah Ta'ala kita harus dengan Allah. Degup dan jantung kita rasakan dia. Tak mampu untuk menghadapi ni. Tapi bersyukur kita sebab kita, Allah dah kenalkan diri Allah pada kita. Hingga kita tidak ada lagi syak, was-was, zon lagi. Kita hakul dia. Itu yang paling besar. Syukur kita. Sebab kita mati, kita ada hak Allah. Hidup pun dengan Allah. Mati pun dengan Allah. Alhamdulillah Allah bagi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Aku minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa